Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok dan Fizi. Macam biasa kita akan berkongsi dua kisah yang viral. Story yang pertama. Apa Okey, story yang pertama Ash. Peminat tidak berpuas hati dengan tempat tidur di Qatar kerana dikatakan seperti kotak kasut. Kotak kasut ni betul. Dan story yang kedua mengenai artis wanita popular dikatakan berpakaian terdedah. Kalau korang nak tahu, sejom kita layan OBTV. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, seperti semua sedia maklum sekarang ni semua tengah demam bola. Betul. Tengok kat luar pun ramai yang pakai jersey, pergi kerja pun tengok mata lebam. Betul. Kan. Selalu nampak dah. Ya. Awak katakan saya ke? Okey, teruskan Fizi. Okey, itulah tak apa. Sebenarnya untuk kita tengok World Cup ni bukan selalu Ash. Orang kata 4 tahun sekali. Tapi Fizi, kita bukan nak bercerita pasal perlawanan Piala Dunia. Kita nak bercerita pasal apa, Fizi? Yes, ia mengenai fasiliti atau kemudahan di Qatar, iaitu tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022. Yes. Dengan cerita perkampungan rasmi buat peminat bola sepak di Raudat Al-Jahaniyah didakwa seperti kotak kasut Ash. Kotak kasut Dan sebenarnya mengecewakan ramai pihak di sana. Of course lah, dah bayar mahal-mahal tapi Betul. dapat tempat penginapan yang agak sempit lah kan. Tambah mereka lagi bayaran bagi kediaman yang mereka duduk tu adalah RM1,000 satu malam. Bayangkan dah bayar mahal-mahal tapi macam awak katakan tadi, saiz dia macam kotak kasut. Bagi saya kalau RM1,000 satu malam tu macam-macam lah saya expect. Mungkin dapat pemandangan yang cantik atau kati yang selesa. Betul. Tapi itulah kotak kasut Kotak kasut. Dan pada itu kan, menerusi laporan Mail Online, ruang kediaman kabin tersebut dilihat sangat sempit lah kan. Tiada pengudaraan yang baik dan macam orang kata memang sangat tidak selesa. Sebab saya tengok satu video ni, dia buat tour dalam hotel tu. Memang nampak macam bukan hotel lah. Seperti kemah, bayar mahal-mahal jadi macam tu pula. RM1,000 melayang macam tu Ya. Okey, bukan itu saja Ash, kemudahan di sekitar kawasan kabin yang telah dijanjikan juga tidak kelihatan. Menurut sumber, penempatan peminat itu difahamkan turut disediakan dengan gelangan tenis dan skrin power gam. Namun kedua-dua fasiliti terbabit masih belum dapat dilihat. Aduh, sayangnya. Bayar-bayar tak dapat itulah. Tapi nak buat macam mana kan? Kita dah bayar. Betul. Layan je lah Piala Dunia tu. Layan je lah World Cup tu kan. Layan je lah. Okey guys, berita seterusnya mengenai seorang artis wanita dikatakan berpakaian terdedah. Siapakah itu? Dekat Malaysia ni kalau bab kontroversi ni memang laju Ash. Ya, betul. Lagi-lagi bab pemakaian. Mestilah diorang kena melarang Fizi sebab apa, diorang dah nama pun artis kan. Nak pergi mana-mana pun mesti kena nampak elok. Baru nampak macam artis je. CCTV netizen tu merata-rata Ash. Ya, betul. Dan cakap mengenai pakaian ni kan Fizi, baru-baru ini pelakon dan juga pengacara popular Niloufar telah mendapat teguran orang ramai kerana pakaiannya yang dikatakan agak terdedah. Pakaian yang diperagakan Niloufar dalam satu majlis terkemuka telah menarik perhatian netizen untuk komen di Instagram Niloufar. Betul Ash, menerusi foto yang dimuat naik Niloufar di Instagram, Niloufar memaparkan dirinya menggayakan pakaian berwarna hitam yang kelihatan agak singkat. Meskipun menggayakan dengan kasut boot kulit dan tidak menampakkan aurat seperti warna kulit namun rata-rata netizen menganggap fashion tersebut tidak sesuai dengan imejnya yang bernikab. Tidak kurang juga ada dalam kalangan netizen yang menganggap pakaian tersebut agak menonjol. Tapi itulah, kita lihat di foto Niloufar tersebut tak adalah singkat mana. Tak ada singkat mana pun. Sikit je. Dan itulah. dia masih menutup auratnya. Niloufar masih menutup auratnya. Tapi betul. itulah Ash, orang kata cita rasa ni orang kata masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing. Tapi yang penting Niloufar tetap cantik walaupun Betul. apa pun, kan? Niloufar gayakan apa gaya pun lah memang cantik Ash. Macam ni. Memanglah. Macam ni. Minat Niloufar Boleh lah. Okey guys, berita pertama OBTV minggu ini seperti kita semua sedia maklum, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini telah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi Fizi ingat lagi, sebelum pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu kan, ramai yang tertunggu-tunggu kan. Yes. Okey, bercakap mengenai topik ini kan, dalam banyak-banyak posting yang dikongsikan di media sosial, terdapat satu video di TikTok mencuri perhatian apabila seorang juruterbang yang bertugas dari New Delhi, India dalam perjalanan
perjalanan untuk pulang ke Malaysia mendapat tahu mengenai berita tersebut, Fizi, semasa dia masih bertugas membawa penumpang di atas udara. Ini kerana juruterbang lelaki yang turut ditemani isterinya semasa dalam perjalanan pulang ke tanah air, mereka masih tak tahu siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Walaupun jauh, tapi di atas sebabkan mereka sayang dengan negara Malaysia, mereka nak tahu siapakah yang akan mentadbir negara kita lah kan. Disebabkan itu, mereka berdua meneruskan perjalanan dan semasa berada dalam kapal terbang, wanita tersebut menjelaskan bahawa suaminya yang seorang pilot itu kan bertanyakan kepada pegawai trafik udara ataupun ATC dengan menulis, ada update terbaru tak? Siapa yang akan jadi PM dan sebagainya. Betul Ash. Pertanyaan tersebut dibalas dengan mengatakan Perdana Menteri ke-10 negara merupakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan itu kami ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Selamat bertugas kami ucapkan dan semoga Malaysia maju dan terus aman. Amin. Okey guys, berita yang seterusnya di OBTV. Berita ni agak menyeramkan je lah Ash. Betul. Tapi sebelum tu saya nak tanya, awak pernah tak alami situasi-situasi yang menyeramkan? Menyeramkan Alhamdulillah so far adalah yang seram tu, tapi tak adalah seram sangat, biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je lah. Saya masih tidak takut. Alhamdulillah. Awak pula macam mana? Macam saya pun tak pernah lagi. Tapi bila dengar cerita-cerita orang tu, rasa seram jugalah. Faham. Okey. Bukan apa, sebab baru-baru ini tular di media sosial di mana seorang pekerja hospital yang terletak di Argentina tidak menyangka bahawa pesakit yang dilihat berjalan di pintu hadapan bangunan telah pun meninggal dunia, Ash. Sehari sebelum hari kejadian. Bukan itu saja, pengawal keselamatan juga dilihatkan mengiringi seorang pesakit wanita tua untuk janji temu di pejabat doktor pada hospital yang samalah kan. Kejadian itu dapat dirakam menerusi satu rakaman sistem kamera litar tertutup ataupun CCTV. Bayangkan pada waktu malam. Okey, lebih menggerunkan Ash, pengawal keselamatan yang bertugas semasa kejadian itu juga dilihatkan sempat berbual sebelum menawarkan kerusi kepada pesakit tersebut. Dia sempat berbual Ash. Bila saya terbayang kan video tu Ash, seram. Naik bulu roma Naik bulu roma. Okeylah, tak apalah. Sebab kita tengok kat video je kan. Kalau betul-betul tu tahulah kata apalah kan. Minta dijauhkan lah. Walau bagaimanapun Fizi, selepas beberapa jam pesakit itu masuk ke dalam pejabat untuk janji temu, pengawal keselamatan berkenaan bertindak untuk memeriksakan wanita tua tersebut Tetapi yang ni ada plot twist sikit. Apa dia tu? Namun doktor mengatakan bahawa dia telah meninggal dunia pada hari sebelumnya pula. Tadi yang dilayan tadi tu siapa? Kita yang tengok video dalam phone pun rasa macam apa jadi ni kan. Bayangkan pekerja-pekerja di hospital tersebut ingin meneruskan kerja. Betul. Lagi-lagi pada waktu malam. Lepas ni mungkin mereka perlukan ada teman lah. Berteman. Yelah, kalau tengok video tu balik bayang Janganlah terjadi pada dia kan dan sebagainya lah. Agak-agak apalah diorang rasa kan. So mungkin lepas ni memang kena berteman macam kita. Macam kita. Bergandingan berdua. Orang kata berdua lebih baik. Betul. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama ni adalah mengenai seorang pelakon wanita, Nat Zainal, yang telah dimasukkan ke ICU. Okey, faham. Selepas mengadu tidak sihat ketika menjalani penggambaran drama terbarunya. Nat yang disahkan mengalami komplikasi paru-paru darah dan berada dalam keadaan kritikal sehinggakan terpaksa melakukan prosedur intubasi. Disebabkan beliau ni mengalami masalah pernafasan tau. Walaupun keadaan Nat Zainal sekarang ni masih belum baik, namun yang jadi tumpuan adalah status hubungan dengan seorang pelakon ni yang bernama Ungku Ismail. Kalau Azan kenal lah. Kenal. Oleh hal itu, pelakon lelaki ni meluahkan rasa kecewa lah. Kenapa pula isu dia dengan Nat Zainal pula yang menjadi perhatian dan bukannya isu kesihatan Nat Zainal. Betul, orang sakit ni. Menerusi Instagram milik Ungku Ismail, dia menyatakan ada pihak yang menganggap dia beria berkongsi tentang kisah peribadi selain dituduh menumpang populariti Nat untuk mempromosikan diri dan kerjaya seni dia sendiri. Sampai macam itu sekali netizennya pun. Tegas aktor yang berumur 36 tahun ni, sekarang ni dia lebih mengutamakan nyawa dan kesihatan ibu kepada dua cahaya mata Nat Zainal lah. Betul. Serta perasaan seluruh ahli keluarga. Selain itu, Ungku Ismail juga menganggaplah menjaja hubungan mereka berdua ni macam tak hormat kepribadian mereka masing-masing. Okey, dan susulan timbul pelbagai andaian yang macam-macam orang cakap ni, Ungku mengambil keputusan untuk tidak lagi mengeluarkan sebarang kenyataan
mengenai Nat. faham. Dan dalam pada itu Ungku turut memohon agar orang ramai tidak putus mendoakan agar Nat sihat kembali seperti sedia kala. Amin. Memang terkejutlah bila kita orang kata dengar berita mengatakan keadaan Nat Zainal tiba-tiba Betul. kritikal macam tu. Orang ramai juga turut memberi kata-kata semangat supaya Nat untuk terus kuat melawan penyakitnya. InsyaAllah kami di Obi TV juga mendoakan agar Nat sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah. Amin insyaAllah. Baiklah guys, berita yang seterusnya. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah selamanya. Pernah dengar Zat? Pernah. Ya, untuk dijadikan cerita guys, seorang wanita di wilayah Jawa Timur nekat untuk menjual buah pinggangnya Okey. hanya kerana ingin melangsaikan hutang anak yang kini hilang dan melarikan diri. Ada ke macam tu sekali? Menerusi video yang dimuat naik oleh seorang pengguna Twitter yang dikenali sebagai Buk Camat, memaparkan seorang wanita yang mahu dikenali sebagai ER berdiri di tepi sebatang jalan ni sambil memegang poster yang bertulis apa tau? Dijual ginjal serta nombor telefon dia. Memang macam tu sekali lah. Wanita itu kemudiannya dihampiri oleh pasukan unit polis perkhidmatan awam yang sedang meronda pada ketika itu sebelum dibawa ke pejabat khidmat sosial untuk memberi keterangan. Okey, dan sebenarnya menerusi laporan emas yang sebetul-betul yang dihutang ialah 200 juta rupiah iaitu RM57,300 duit Malaysia. Dan lebih setahun dah hutang tu tertonggak. Dahsyat betul, banyak tu Aziz. Tambahnya lagi, anak yang berusia 31 tahun itu membuat pinjaman untuk memulakan sebuah perniagaan. Namun disebabkan tidak sanggup membayar, ialah dah pinjam tak boleh bayar, tak sanggup nak bayar faedah dan sebagainya, dia pun menghilangkan diri Aziz. Yang menjadikan benda lagi sedih, Lagi rumit. si ibu ni tahu ya bahawa tindakan menjual buah pinggang itu dilarang oleh pemerintah dan juga agamanya. Tapi no choice. Tak ada pilihan dah. Kerana pihak pemiutang sering datang ke rumahnya untuk menuntut hutang. Cerita ni memang sedih. Harapnya dijadikan iktibar kepada netizen dekat luar sana lah. Kepada si anak, janganlah lari dan buat si ibu macam tu. Anak-anak semua dekat luar sana, janganlah sesekali buat ibu anda macam tu. Sampai nak jual ginjal tau ibu tu. Tak kesian ke? Cuba fikir, renung-renungkan dan selamat beramal. Itu saja Obi TV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami di www.obulan.com. Dan untuk video-video yang menarik, jangan lupa untuk subscribe YouTube Obulan Official dan juga TikTok kami di Obulan Official. Saksikan Obi TV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Saya Azian. Jumpa lagi. Bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.